Selamat pagi, salam sejahtera. Kita mahu ucapkan tahniah sekali lagi ke atas kepimpinan Anwar Ibrahim yang mana beliau telah pun mengisytiharkan perang rasuah. Yang mana perang ini perang habis-habisan, mencantas, membuang, menghancurkan dan mahu menghapuskan secara total rasuah yang sedang membara di dalam negara kita ini. Anwar Ibrahim berkata, rasuah dalam negara ini perlu dihapuskan bermula daripada jerung-jerung akar umbinya. Kerana untuk menghancurkan rasuah di peringkat ikan-ikan bilis, perlu dihancurkan terlebih dahulu di peringkat ikan-ikan jerung. Kalau ikan jerungnya sudah ditangkap, maka ikan-ikan bilisnya juga boleh ditangkap dengan lebih mudah lagi. Hari ini sekali lagi SPRM berjaya menyahut cabaran, menyahut seruan yang amat berhormat Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, untuk memerangi rasuah dengan mengumumkan satu lagi penangkapan yang paling mengejutkan kita semua. Tangkapan ini amat luar biasa. Kita sangat setuju apabila Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki menyatakan bahawa SPRM akan melaksanakan tugasan tanpa mengira bulu, tanpa mengira sesiapa pun. Perlu siasat, disiasat, tanpa mengira mereka daripada parti gabungan kerajaan ataupun blok pembangkang. Inilah yang kita suka, inilah yang kita kehendaki. Apabila SPRM bertindak mengikut kuasa yang sebenar, bukannya dicucuk hidung oleh pihak-pihak tertentu. Kita amat suka apabila SPRM berjaya menaikkan semula integriti mereka, menaikkan semula kebolehpercayaan mereka di bawah kepimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Sekarang ini saya dapat melihat secara peribadi tinjauan yang saya buat menunjukkan rakyat mula mempercayai kembali, mula mempercayai, mengharap semula kepada SPRM. Kalau sebelum ini SPRM begitu teruk tercalar gara-gara perbuatan politik, kecaman-kecaman politik terhadap SPRM, tapi sekarang ini SPRM sudah mula boleh dikatakan bangkit semula menjadi kuasa, penguatkuasa undang-undang yang terkuat di Malaysia. Hari ini disahkan pegawai penguatkuasa menerima rasuah di reman 5 hari. SPRM, seorang pegawai penguatkuasa di negeri Kuala Terengganu, di Terengganu, direman 5 hari bagi membantu siasatan berhubung dakwaan menerima rasuah RM2.500 pada tahun 2021. Perintah reman bermula semalam sehingga 7 April itu dikeluarkan oleh Mahkamah Magistrat di sini oleh Magistrat Nur Mazrini Mahmud. Suspek yang berusia 32 tahun dilihat meninggalkan mahkamah pada pukul 10.15 pagi memakai baju lokap oleh Oren Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Suspek ditahan di pejabat SPRM Kemaman ketika memberi keterangan pada pukul 1.30 petang kemarin. Penahanan suspek dibuat bagi membolehkan siasatan dijalankan di bawah Seksyen 16A dalam kurungan B Akta SPRM 2009. Suspek didakwa menerima RM2.500 daripada keluarga seorang banduan sebagai cara membenarkan banduan itu diberi layanan istimewa di dalam penjara. Suspek ditahan di lokap SPRM Terengganu untuk siasatan lanjut. Saudara-saudara sekalian, inilah yang kita paling sukai apabila SPRM terus proaktif, agresif dan progresif. Mereka melakukan tanggungjawab tanpa mengira siapapun. Inilah kerajaan yang kita hendaki. Sepatutnya
Perkara ini sudah lama kita laksanakan di Malaysia. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat pagi, salam sejahtera. Isu kali ini melibatkan seorang pemimpin Perikatan Nasional yang mana rakan rapat kepada Muhyiddin Yassin. Beliau terkenal sebagai seorang yang dikatakan sebagai pengkhianat kerana telah pun menjatuhkan bersekongkol menjatuhkan Pakatan Harapan pada tahun Kerajaan Pakatan Harapan pada tahun 2020 melalui langkah Sheraton. Beliau bersama beberapa orang pemimpin PKR yang lain berpaling tadah meninggalkan parti PKR dan menyertai kerajaan pada waktu itu dipimpin oleh Parti Bersatu. Siapa lagi kalau bukan Azmin Ali. Kalau kemarin kita mendengar tentang kekalahan Sanusi dalam kes saman fitnah dengan Mahfuz Umar, yang mana Sanusi bukan saja tidak berjaya menolak saman tersebut, bahkan beliau disarah untuk membayar tambahan denda kepada 120,000. Kebanyakan kali apabila mahkamah membuat saman fitnah, kita dapat melihat kebanyakan kali pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan menang dalam saman di mahkamah. Manakala pemimpin-pemimpin daripada Perikatan Nasional khususnya banyak kali kalah, bukan semua tetapi banyak kali kalah. Yang lebih teruk lagi, belum sampai lagi kepada penghujung perbicaraan, mereka telah mengambil jalan pintas dengan mengumumkan permohonan maaf pula. Permohonan maaf itu bagus, tetapi yang tak bagusnya ialah selepas mohon maaf, ulang lagi, buat lagi fitnah, dan buat lagi fitnah. Hanya dengan mohon maaf selesai. Kali ini, seorang lagi pemimpin daripada Perikatan Nasional, siapa lagi kalau bukan Azmin Ali, disaman 20 juta oleh penginput telur JNE Advanced Tech kepada Azmin Ali. RM 20 juta. Syarikat penginput telur JNE Advanced Tech Sdn Bhd menghantar surat tuntutan kepada bekas Menteri Ekonomi Datuk Seri Mohammed Azmin Ali dalam isu mengimport telur ayam melalui rundingan. Mohammed Azmin sebelum ini mendakwa rundingan tersebut diperoleh ahli perniagaan Depak Jai Kinsan. Dalam surat yang dihantar melalui firma guaman Han NZ, syarikat tersebut menuntut bekas ahli Parlimen Gombak itu membayar ganti rugi sebanyak RM20 juta kerana mendakwa telah menjejaskan reputasi syarikat selain kos perundangan untuk prosiding. Kalau benar Azmin Ali kalah dalam kes saman ini, saya fikir Azmin Ali mungkin akan bankrupt dan mungkin akan muflis. Kalau baru-baru ini kita mendengar beberapa orang pemimpin-pemimpin kalah di dalam kes mahkamah, terpaksa pula meminta bantuan daripada dana awam, minta sumbangan dana awam untuk membayar saman maupun membayar pelbagai perkara tersebut. Jadi kalau Azmin Ali kalah, bolehkah dia mendapatkan dana awam sebanyak 20 juta untuk membayar saman fitnah ini kalau dia kalah? Kalau dia tak mampu bayar, maka dengan itu Azmin Ali boleh diisytiharkan muflis atau bankrupt. Jadi adakah ini adalah jalan terakhir untuk Azmin Ali, dan adakah kalau Azmin Ali bankrupt, dia akan kehilangan kerusinya, satu-satunya kerusinya dalam Dewan Undangan Negeri Selangor. Kerana dalam Parlimen, Azmin telah pun kalah dan tidak memiliki kerusi lagi di Parlimen. Saudara-saudara, JNE Advanced Tech juga menuntut Mohammed Azmin Ali menarik balik kenyataan selain memohon maaf terhadap dakwaan yang dilakukannya itu serta berjanji tidak mengulanginya. Andai kami tidak menerima jawapan yang memuaskan dalam tempoh 7 hari dari penerimaan surat ini, arahan kami adalah untuk memulakan prosiding undang-undang terhadap anda, kata mereka.
Dalam tuntutan syarikat itu, mereka mempersoalkan ucapan Muhammad Azmin Ali di Kuala Lumpur pada 11 Mac lalu yang mana sebahagian daripada ucapan beliau mendakwa Deepak telah memperoleh kontrak untuk menginput telur ayam melalui rundingan terus. Kerajaan telah meluluskan pengimportan telur ayam dari India sehingga Jun ini dalam usaha menangani masalah kekurangan bekalan di pasaran tempatan. 2 hari selepas kenyataan Azmin itu, JNE Advanced Tech menafikan bahawa syarikat itu memperoleh kontrak melalui rundingan terus dan menuntut pemimpin Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu itu membuat kenyataan pembetulan dalam tempoh 72 jam. Dalam surat tuntutan hari ini, peguam syarikat itu berkata, dakwaan Azmin dalam ucapannya adalah tidak benar dan berniat jahat. Dengan memutarbelitkan fakta, memberi gambaran bahawa kerajaan korup dan tidak amanah serta anak guamnya tidak berprinsip dan menipu. Sebelum ini, Syarikat Sama telah memberi amaran dan menyaman ahli Parlimen Air Hitam, Datuk Seri Wee Ka Siong, selepas Presiden MCA itu mempersoalkan harga dan kualiti telur import berbanding telur tempatan biasa. Bagaimanapun, Speaker Dewan Rakyat Datuk Johari Abdul berkata, Kasiong tidak boleh disaman kerana kenyataannya dibuat semasa prosiding Parlimen yang dilindungi di bawah Perkara 63 Perlembagaan Persekutuan. Sebelum ini, Deepak berkata beliau tidak mempunyai kaitan dengan syarikat pengimport itu dan membuat laporan berhubung perkara tersebut terhadap Muhammad Azmin Ali. Saudara-saudara sekalian, adakah dengan ini kita akan melihat satu lagi insiden di mana pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional kalah di dalam kes di mahkamah? Adakah ini akan berulang lagi yang mana pemimpin Perikatan Nasional akan terkantoi kedapatan pula membuat fitnah semata-mata? Janganlah diteruskan perbuatan-perbuatan seperti yang sedang berlaku sekarang ini. Fitnah dulu, minta maaf, fitnah lagi. Perbuatan seperti ini patutnya dihentikan dengan segera. Kerana perbuatan itu sebenarnya adalah perbuatan yang sangat tidak bermanfaat dan boleh membunuh seseorang secara simbolik. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.